'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa lagi pada sesi tambahan ini. Mudah-mudahan ia memudahkan lagi apa yang kita nak sampaikan. Sebelum kita mulakan, itu ulangan sikit. Modul ada satu modul setengah. Modul terakhir itu ia banyakkan ulangan dan banyakkan ada maklumat tambahan. Ini iaitu latihan amali. Bagaimana kita buat latihan amali secara sendiri atau boleh kita ikuti kelas latihan amali seperti pagi tadi dan semalam. Kita boleh faham bagaimana perkataan-perkataan dalam ayat berkait antara satu sama lain. Tapi untuk yang baru, mungkin bila hari latihan amali yang kita buat secara mingguan itu, secara percuma pun, itu awal mungkin dengar dulu. Dengar sebab kita yang masalah kita belajar ni kadang kita belajar banyak perkara yang saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar tempat lain kan. Jadi kadang-kadang dalam minda kita tu tidak klik antara satu sama lain, belum dikaitkan, belum dapat dikaitkan satu sama lain. Belum dapat dikaitkan. Masuk otak kita ni, kita terima banyak maklumat. Ia menjadi ilmu apabila kita dapat sangkutkan satu perkara dengan perkara yang lain. Apakah kaitan topik-topik yang kita belajar tu dan menjadi satu rangkaian ilmu yang menjadi satu kefahaman yang lebih jelas. Jadi bila kita hadir atau kita buat latihan amali, kita tambah sikit. InsyaAllah dalam sebulan dua bila dah hadir latihan amali dah terdedah kepada bagaimana seseorang itu memahami ayat-ayat tertentu, ayat-ayat Quran tu, dan ia akan menambah lagi kefahaman kita dan ia akan mengkaitkan lagi ilmu-ilmu kita. Itu maklumat kita menjadi ilmu. Maklumat menjadi ilmu apabila ia kita nampak sebagai satu perkara yang jelas dan boleh manfaatkan dalam apa amalan harian ataupun amalan-amalan kita lah. Itu yang saya nak sampaikan. Jadi jangan risau bila dah hadir bengkel ini, nampak masih celaru. Memang betul, itu mungkin kita dapat 10, 20, 30%, tapi jangan give up macam tu. Konsisten baca Quran, konsisten hadir latihan amali, InsyaAllah akan meningkatkan. Itu yang berlaku kepada beberapa orang yang sekarang konsisten dah setahun lebih kita buat latihan amali daripada surah Al-Fatihah dah sampai muka surat 95 dah. Tu ayat 110 tadi yang terakhir surah An-Nisa. Dan makin mudah. Jadi bila ada pelajar baru saya akan explain lebih detail lagi setiap ayat tu supaya dapat lebih faham. Jadi hari ini insya-Allah kita mula bagaimana nak buat nak mendekati latihan kita apabila kita baca Quran, dan kita dibantu dengan apps Gentech itu kena download dan guna apps untuk cukup membantu apps tu. Kita tak tahu ayat makna perkataan tu sama ada dia isim fa'il ke isim maf'ul ke kan. Jadi itu yang kita akan dapat tahu daripada apps tu yang membantu tingkatkan kita punya vocabulary. Okey, jadi insya-Allah kita sambung pada hari ini bagaimana kita mendekati Al-Quran untuk kita melatih diri kita memahami ayat-ayatnya. Jadi kita tahu nahu ialah di mana keadaan baris huruf terakhir perkataan itu, iaitu sama ada dia berakhir dengan dhamma atau waw nun menjadikan dia rafa', dan rafa' ialah adalah untuk isim. Dan peranan rafa' sebenarnya di sini dia akan diwakili di hujung kata itu dengan dhamma atau dhammataini. Kalau untuk singular dan waw nun untuk plural. Maksud dia peranan dia ada sama ada ia jadi pelaku pada perbuatan ataupun naib pelaku pada perbuatan yang majhul, perbuatan yang pasif, atau dia bahagian mubtada iaitu bahagian subjek, atau dia bahagian predikat khabar, ataupun dia jadi isim pada kana. Jadi isim pada kana dan kerabatnya, ataupun dia khabar pada kana atau pada inna. Okey, itu ni. Jadi bila kita nampak satu isim dalam keadaan marfu', iaitu kalau dia singular dia dengan dhamma atau dhammataini kan, maka kita tahu salah satu peranan dia lain. Daripada nama itu kemungkinan satu peranan dia. Apakah dia peranan dia dalam ayat tu? Itu nak cari tu. Okey, jadi kita ada itu yang saya dah ajar minggu lepas. Ini contoh kalau dia nasab, apakah peranan dia jadi dia dengan fathah atau fathataini, maka dia jadi objek kepada harf nasab.
Atau boleh jadi objek kepada dia jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi maksud dia jadi objek pada perbuatan. Itu pun dia akan nasab juga. Jadi kalau nampak isim dan nasab, ada kemungkinan dia menjadi objek pada nasab atau menjadi objek pada perbuatan. Itu menjadi maf'ulun bihi pada perbuatan. Dan juga jadi sama dia jadi khabar kana atau isim inna. Atau selepas inna dia akan nasab, atau jadi khabar kana dia akan nasab juga. Bila dia plural dia akan dengan ya nun. Kalau dia singular dengan fathah, rabbah. Mu'minina, asalnya mu'minuna. Jadi mu'minina ini sama dia nasab atau ja. Okey? Right? Dan itu contoh dia. Ataupun dia jadi mustasna. Jadi pengecualian pada illah. Jadi objek pada perkataan illah dalam keadaan mustasna, itu pengecualian. Bukan hanya senya. Okey? Dan kalau dia ja, dia ja majrur atau ja atau majrur, dia disertai dengan kasrah atau kasrataini untuk singular dan ya nun untuk plural. Dua keadaan, sama dia jadi objek pada haraf ja atau isim itu adalah mudhaf ilaih. Okey, itu. Jadi kadang-kadang ini yang kita perlu ingat dan kita kaitkan dengan perkataan yang kita akan jumpa dalam ayat, nak tahu peranan perkataan itu dalam ayat. Sama dia jadi antara yang kita nampak ni lah. Jadi fa'il, fi'il, mubtada, khabar, mudhaf ilaih ke apa semua tu. Okey, itu yang kita akan berlatih. Okey? Right. Jadi ini kita hanya pergi pada isim saja dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan dan puan-puan. Sekarang kita cari isim saja dulu pada ayat pertama. Dan bila nampak isim, nyatakan apakah keadaan nahu dia dengan berpadukan kepada baris huruf ta'ai pada isim tersebut. Dan lepas tu kita akan bincang kenapa ia berkeadaan demikian. Okey? Jadi pada innallaha la yastahi sampai illal fasikin, kita belum dapat ni, belum kan? Belum mula kan? Belum mula. Jadi saya minta baca ayat tu dan kenal pasti isim-isim dan keadaan nahu dia. Dan kalau boleh jelaskan kenapa ia berkeadaan demikian. Silakan. Okey, boleh. Yang pertama, ayat pertama silakan. Siapa ada? Boleh. Mana isim ayat pertama? Allah, Ustaz. Allah. Satu isim kan? Allah punya isim. Apa keadaan nahu dia? Dengan ada fathah pada huruf ha. Apa keadaan nahu dia? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Sebab dia adalah sebab dia adalah kenapa dia nasab? Sebab jawapannya ialah dia adalah isim pada inna. Ini inna adalah haraf taukid dan inna menasabkan isim. Maksud kalau ada isim yang datang selepas inna dan keadaan nasab dia jadi isim inna. Okey? Dia jadi isim Asalnya Allah tu sepatutnya Allahu. Ingat isim asalnya semua rafa asal, dhammah. Dhammah patutnya Allahu lah. asalnya Allahu. Bila dia ada inna jadi Allah. Okey? Right? Terus, ada lagi isim. Isim. Masalan, Ustaz. Masalan. Apa keadaan nahu masalan? Nasab juga. Nasab juga. Okey. Nah, sebab dia kenapa dia nasab? Sebab dia ada tanda dia lah. Apa tanda nasab? Ialah fathah taniyan ni kan.
Hmm. Fathah tani. Sebab Allah mana ada tanwin kan? Jadi fathah tani. Tanwin. Kenapa dia nasab? Kita kena explain. Okey, kita explain nanti sebab apa? Sebab sebelum ni adalah apa ni? Ya riba apa ni? Isim ke fi'il? Ya riba. Isim. Ya riba isim dengan ya di depan Fi'il Ustaz. fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Jadi kalau ada fi'il sebelum isim dan isim menjadi nasab, maka harus dia jadi objek kepada ya riba. Jadi objek. Kita anggap itu je. Dia jadi objek kepada maf'ulun bihi lah. Maf'ulun bihi kepada fi'il sebelumnya. Okey? Ya riba ni apa ni kita belajar kemudian. Kita akan bincang pasal fi'il mudhari' selepas ni. Dan kita bincang pasal isim saja. Okey? Ada lagi isim selepas tu? Ustaz, yang tu sama sikit Ustaz. Yang mana? Jadi mudhaf ilaih. Tak. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ul Objek, bihi. yang diperlakukan dengannya oleh perbuatan itu. Maf'ulun bihi. Maf'ulun maksudnya yang diperlakukan. Jadi dia objek kepada perbuatan. Tu. Salah satu keadaan isim yang nasab kerana jadi objek pada perbuatan. Jadi perbuatannya ya riba, fi'ilnya. Jadi dia menjadi objek. Okey? Right? Ya riba tu jadi objek. Tak. Masalah jadi objeknya. Objek pada perbuatan. Ya riba ni perbuatan. Buatan. Dia jadikan atau dia pukul ni, dia jadikan masalah contoh. Jadi masalah ni menjadi objek pada atau maf'ul lah, maf'ulun bihi kepada fi'il. Okey. Ustaz, ada peranan an tu tak kat depan tu? Mana? Peranan an. An tu. An berperanan hanya sampai ya riba. An hanya An tu ada kesan. Tak ada. Ada kesan pada yang riba ni lah. ya. An hanya mempengaruhi ya riba. An tidak mempengaruhi masalah. An punya pengaruh kecuali kalau ada wa atau wa ataf tengah ni tu lain lah. Ni tak ada wa apa-apa. Jadi pengaruh an terhenti setakat ya riba. Okey? An ialah haraf nasab, an masdariyah ni dia jadikan ya riba, asalnya ya riba jadi ya riba. Dhamma digantikan fathah. Itu bab fi'il mudhari'. Okey? Kan kita bincang isim dulu. Okey? Ustaz. Ya. Maksud dia apa ni? Ya riba masalah ni. Dia menjadikan satu contoh. Ya riba ni daraba pukul, tapi daraba kalau kita lihat kepada kamus, dia ada lebih dalam 14 makna. Boleh tutup, boleh buat, tapi tengok konteks. Okey. Ni dalam hal ya riba masalah ni dia jadikan satu contoh. Okey? Right? Jadikan contoh. Masalah satu contoh. Dia mufradkan masalah singular. Kita lihat satu contoh. Tahu contoh. Okey, terus cari isim lagi lepas tu. Ustaz. Ya, silakan. Ini ayat apa ni Ustaz? Surah apa ni Ustaz? Al-Baqarah. Al-Baqarah 26. Dekat bawah ada, sebab saya besarkan tak nampak. Bawah ada dia punya ni. Tulis Okey. Okey tu tolong cari ini. Apa lagi isim lepas tu? Allazina Ustaz. Allazani isim tu isim mausul, dia mabni. Jadi kita tak bincang tu. Tu understood. Ba'udatan. Ba'udatan. Saya nak. Okey, ba'udatan. Apa keadaan nahu dia? Nasab juga. Dia nasab juga. Maksudnya ba'udatan nasab, maksudnya ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ya riba. Dia ada kaitan. Sebab sebelumnya tak ada apa lain kan? Tak ada haraf nasab, tak ada haraf lain.
Sebab tu dia jadi nasab kerana dia ada kaitan dengan yadriba. Okey. Tak nampak tu Ustaz. Nah, Macam mana nak tahu tu? macam nak tahu? Okey, macam nak tahu sebab apa yang menasabkan dia selain daripada yadriba? Tak ada benda yang menasabkan dia. Itu yang kita nak, okay? Jadi dia ada kaitan, dia berkaitan ayat ni. Okey. Yadriba. Macam mana? Tak nampak kaitan. Macam mana yadriba tu jadi menasabkan dia? Okey, saya explain. Right. Sekarang kita baca tentang fi'il mudhari'. Okey, saya terangkan tentang fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' ada berapa keadaan? Sama juga 3 kan? Fi'il mudhari'. Ingat tak nota? Fi'il mudhari' ada 3 keadaan. Dia boleh jadi rafa', dia boleh jadi nasab atau jazam. Dia asal fi'il mudhari' sama macam isim, dia rafa'. Dia rafa' dengan dhammah biasanya, dengan dhammah. Dia rafa' dan dia menjadi nasab atau jazam hanya kenapa dia jadi nasab atau jazam fi'il mudhari'? Apabila ada haraf yang datang sebelumnya menasab atau menjazamkannya. Kalau tidak, dia akan tetap rafa'. Okey? Ya, itu kaedah untuk fi'il mudhari'. Okey, kalau untuk untuk isim tadi kaedah saya beritahu tadi kan. Yang untuk nasab, rafa' dan jar tu kan. Fi'il mudhari' senang aja. Asal fi'il mudhari' ialah rafa' kecuali ada haraf yang menasab atau menjazamkan yang datang sebelumnya. Okey, itu. Okey. Okey, sekarang kita ada fama fauqaha, fama ni harafnya fama ke apa fauqa. Apa maksud fauqa? Fauqa atas. Dalam keadaan fauqa atas. Haknya. Kalau yang kita tahu yang lain makna, kita tahu kan inna sesungguhnya la boleh tidak boleh jangan, an bahawasanya kadang-kadang tak payah terjemah pun, ma ni apa yang ma apa. Ini bagi isim mausul sini. Fama maka apa yang fauqa atas haknya. Okey, sekarang kita cari ada fi'il mudhari' ada 2. Yastahyi dengan yadriba. Okey, yastahyi apa makna dia? Kalau terjemahan apa okey? Tengok terjemahan. Kalau Malu Ustaz. Malu. malu. Bagaimana tahu malu? Kalau dari segi saraf kita belajar, huruf akar dia apa? Huruf akar dia adalah apa huruf akar dia Haji Syari? Ha ya ya hai. Ni hai. Haya. Ni ada 2 ya ni hai hai. Ni ada ya kecil ni. Hai. Hai. Okey. Lepas tu ada sinta. Sinta apa dia punya ni? Maksud sinta? Mohon. Mohon. Yas huwa kan? Kalau yas ni huwa. Kan? Dia mohon hidup. Jadi ya ni keadaan nahu dia kita tak nampak. Dia rafa' ke nasab ke atau jazam. Tapi kerana dia hujung ni alif maksurah, kita dah belajar sebelum ni, dia tak akan memfahamikan keadaan nahu dia, tak mungkin. Jadi kita tahu dia adalah rafa'. Dia adalah rafa'. Sebab la ni terjemah ni ialah tidak, bukan jangan. Dia tidak. Sesungguhnya Allah dia tidak malu, yastahi, ya. Dia tidak mohon hidup. Kalau dari segi makna harfiah lah. Tapi dari segi tafsir ataupun yang penggunaan orang Arab, bila seorang tu mohon untuk hidup, itu maksud malu. Keadaan yang memalukan kan. Jadi yastahi la yastahi, tidaklah dia malu. Okey. Dia Allah tidak malu untuk apa? Yadriba. Yadriba, Allah tidak malu untuk membuat. Sebab tu ada an sini kerana objek pada yastahi atau perbuatan harusnya isim. Tapi bila kita nak jadikan satu fi'il objek kepada fi'il sebelumnya, dia mesti dahulu dengan an. Sebab tu an ni panggil an masdariyah. An yang menjadikan fi'il selepasnya seperti masdar, seperti isim. Dia boleh jadi objek kepada fi'il sebelumnya. Sebab tu
Harf an dipanggil harf nasab, dia menjadikan fi'il mudhari' yadribu, dia menjadikan atau dia membuat pada yadriba. Okey? Right? Jadi ayat pada depan, sesungguhnya Allah dia tidak malu atau tidak segan untuk membuat. Membuat apa? Masalan, satu contoh. Okey? Masalah contoh. Apa yang atau seperti apa? Ba'udatan apa maknanya ba'udatan? Ini vocabulary lah. Seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Ba'udatan. Apa yang seperti seekor nyamuk. Seperti apa seekor nyamuk. Okey. Jadi dia berkaitan. Misal, jadi ini jadi maf'ul pertama. Jadi maf'ul kedua. Objek pertama, objek kedua kepada ya'tribah. Sebab tu dua-dua nasab. Fama fauqaha, maka apa lebih atas kepadanya. Kalau tengok satu perkataan lah. Kalau kau tengok sesungguhnya Allah tidak dia segan membuat satu contoh seperti atau apa yang seekor nyamuk, maka apa atasnya. Itu dari segi terjemahan harfiah. Tapi sebenarnya ayat ni Ganggu je Ustaz. Ganggu je. Ustaz sebut apa tadi objek dalam bahasa Melayu? Objek bahasa Melayu. Tadi masalah. Mangsa kepada perbuatan. Tak ingat lagi mangsa. Maf'ulun bi. Kalau bahasa objek lah, objek yang kita pelakukannya lah. Yang kita pelakukannya. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat sini, ayat ni bermaksud Allah tidak malu untuk membuat satu contoh daripada seekor nyamuk, kan? Daripada seekor nyamuk atau lebih teruk padanya. Itu maksud ayat ni. Okey? Okey. Jadi itu yang kita nampak kenapa masalan ba'udatan dan nasab. Kerana dia menjadi objek kepada ya'tribah. Ya'tribah kenapa dia nasab? Kerana dia menjadi objek pada an. Yastahi ni sebab dia rafa'. Sebab ni kena rafa' dia tak payah explain lah. Sebab dia la ni la tidak, bukan la jangan. Kalau la tidak, kalau kita terjemah jangan, yastahi ni dia akan jadi jazam. Kan? Harus dia akan bentuk sama juga. Sebab dia itu daripada vocabulary. Okey? Right? Itu ayat pertama. Ada soalan ayat pertama? Jumlah pertama lah. Dia ayat 1 dan jumlah. Jumlah dia daripada innallah sampai fauqa. Boleh faham apa yang saya sampaikan tadi? Ada soalan? Yang ini adalah fi'il mudhari'. Okay, jadi bila kita nak menterjemah satu ayat, kita belajar menterjemah. Jadi kita kena tahu kaitan perkataan-perkataan itu dalam ayat. Mana yang fi'il, mana yang isim. Mana yang jadi objek, mana yang jadi subjek. Kalau ya'triba ni, yang yastahi ni, dia punya pelaku mustaqil dalam dia. Kan? Kalau kita tengok ya, dan dia singular kan? Dia tak ada waw di belakang. Kan? Dia singular, dia punya pelaku ialah dia, huwa. Kan? Huwa. Dia tidak segan, dia membuat atau dia membuat, menjadikan. Ya'triba ni, terjemahan dia dalam hal ni dia kalau terjemahan asal daraba pukul, strike. Tapi kalau dalam surah Al-Kahfi, ya'triba pun sebagai menutup telinga. Daraba azanun tu. Dia menutup telinga. Jadi ini dia dalam hal ni dia membuat, menjadikan. Ya'triba. Okey. Jadi ini ada huwa, kita panggil dia punya fa'il, pelaku dia mustatir, tersembunyi dalam ni. Sebab tadi isim dan keadaan rafa' selepasnya kan, semua tu nasab. Jadi dia mustatir. Jadi ada huwa sini pun ada huwa. Jadi kalau terjemahkan, tidak dia segan. Sesungguhnya Allah tidak dia segan untuk dia melakukan atau menjadikan satu contoh apa yang seperti seekor nyamuk, maka apa lebih tinggi atas padanya. Itu. Right? Okey. Kalau tak ada soalan, Ustaz sebut mustatir tadi apa Ustaz? Mustatir tadi. Maaf. Mustatir tu apa Ustaz sebut apa tadi? Mustatir tersembunyi.
Maksudnya di, sebelum apa di dia dalam perkataan apa, tak tahu tapi apa yang mustatir tadi Ustaz sebut maknanya Ya, ni saya dah domain explain. mustatir. Mustatir maksud tersembunyi. Domain. Domain Tahu. mustatir. Domain tu Dalam satu lagi dalam kalau yang fi'il yang kita tersebut ni, dalam fi'il yang tersebut ni ada domain tersembunyi iaitu huwa. Baru yang kita tahu sebab dia mula dengan ya dan dia singular, tak ada waw di belakang. Pada perkataan tu kan. Jadi dia huwa lah. Kalau dia ada waw, maksud dia plural, dia jadi hum. Mereka. Yang ni dia. Sama dengan yastahi, sama juga. Jadi huwa dalam tu. Itu dipanggil mustatir, tersembunyi. Domain tersembunyi. Dalam tu ada. Okey. Okey, nanti kita tengok dekat bawah domain dia muncul atau pelaku dia muncul, maka dia tak ada domain dalamnya macam aradallahu. Nanti sampai situ saya explain. Okey, tengok kepada ayat kedua. Fa ammal ladzina amanu fayamaluna annahu al-haqqu min rabbihim. Mana isim dalam tu? Silakan. Allazina. Okey, itu isim. Okey, itu isim mausul. Kita tak bincang tu. Sebab dia mabni. Kan? Nah, isim mausul. Ada lagi. Ada lagi isim? Yang ada alif lam? Alif lam depan. Al-haqqu. Ada alif lam depan isim lah kan? Allah, sorry, saya tukar warna kejap. Ustaz, kalau diakhiri dengan domain bukan isim ke? Diakhiri dengan domain. Mana dia satu? Ini Rabbihim. Rabbi isim lah. Rabbi baris bawah tu kan? Fauqaha atas tu. Itu isim. Tapi isim ni isim dipanggil isim zaraf. Dia fauqa isim zaraf maksud ni zaraf makan, tempat. Di atas. Fauqa. Fauq. Jadi ini dia adalah dia mabni juga. Fauqa ni mabni juga. Dia mabni. Dia mabni maksudnya dia tak berubah keadaan dia. Okey? Fauqa. Dia jadi zaraf. Sebagian zaraf yang mabni antaranya adalah fauqa. Okey? Jadi maksud atasnya. Fauqaha atasnya. Tempat yang atas, tempat yang lebih tinggi lah. Okey? Okey, di bawah kita ada al-haqqu rabbihim. Rabbihim, kita tahu ini adalah mudhaf ilaih. Rabbihim. Kalau ada dua isim atau ada dhamir terlekat pada isim sebelumnya, dia adalah mudhaf ilaih. Rabbihim, Tuhan mereka. Okey? Lepas tu kita ada al-haqqu, kebenaran, annahu hu ni dia huwa. Okey? Alright? Okey. Sekarang kita tengok fa maka amma ni haraf yang selalu kata amma adapun. Amma kena ingat banyak sekali amma dalam Quran kan. Fa amma adapun. Maka adapun. Okey? Maka adapun allazina. Ya, orang-orang. Terjemahan apa allazina? Orang-orang yang. Orang yang. Okey, kan cari fi'il. Apa ada fi'il dalam ayat ni? Faya'lamu. Faya'lamu. Ni ada faya'lamu, ada fi'il mudhari'. Ya. Apa makna dia? Faya'lamu, apa makna dia? Maka mereka berkata. Apa huruf akar dia? Huruf akar dia apa? Ain. Alama. Ilmu tahu. Ya'lamuna, jadi mereka tahu. Mereka tahu. Ya'lam, mereka tahu. Fa ya'lamuna, maka mereka tahu. Okey? Amanu fi'il apa ni? Amanu ialah fi'il madhi.
Apa makna dia? Telah beriman. Telah beriman. Okey. Anna bahawasanya sesungguhnya, kan? Hu dia, al-haqqu satu kebenaran atau yang benar. Al-haqqu adalah kebenaran min dari Rabbihim, Tuhan mereka. Ada tanda wakaf, itu satu jumlah yang asing. Maksudnya yang lepas tu jumlah lain. Kita tengah situ. Jadi sekarang kita nak tahu amanu telah beriman. Jadi dan ada pun orang-orang telah beriman, mereka mengetahui. Kan? Maka mereka mengetahui. Apa yang mereka tahu? Ini. Jadi annahul haqqu min rabbihim, ini menjadi kita kau ni dia panggil jumlah. Kan? Annahul kira ada jumlah juga. Ini pun dengan sini pun ada satu jumlah. Nanti saya cuba tukar warna kejap. Okay. Ini adalah satu jumlah. Kan? Dia pada masa yang sama dia jadi maf'ul kepada ya'lamun. Jadi maf'ul tu boleh objek, boleh satu perkataan isim, boleh satu perkataan fi'il, tapi kalau ada an depan, atau satu jumlah, satu ayat menjadi maf'ul kepada ya'lamun. Okey, jadi tetapi kerana dia menjadi jumlah tersendiri, kita tak perlu kata dia kalau dari segi nahwu kita cakap keseluruhan keadaan jumlah ni adalah nasab sebab dia adalah maf'ul kepada fi'il ya'lamun. Tapi kerana dia salah satu jumlah, dia satu ayat tersendiri, kita bincang di dalamnya sendiri saja. Maksudnya kita anggap annahu al-haqqu min rabbihim, satu jumlah ismiyah, jumlah inna sebenarnya. Jumlah inna. Kata annahu ada dua perkataan. Anna dua perkataan. An dengan inna. Bahawasanya sesungguhnya. Okey. Bila hu terlekat pada inna, hu tu dhamir dia jadi isim inna. Dia terlekat isim inna dalam keadaan nasab dan khabar inna dalam keadaan rafa'. Jadi ini ada dua perkataan. Jadi kita pecahkan lagi dua ni. Kita ada di sini ni. Di sini ni, itu adalah isim inna. Isim apa Ustaz? Isim inna. Inna. Kita belajar, kalau jumlah ismiyah, mula jumlah ismiyah, kita tambah inna di depan, jadi jumlah inna, jadi dia punya subjek tu, mubtada jadi isim inna, khabar inna. Isim inna adalah nasab, khabar inna adalah rafa'. Khabar inna adalah rafa'. Okey, khabar adalah rafa'. Jadi kita sesungguhnya sesungguhnya dia al-haqqu, jadi khabar inna, al-haqqu, kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi kebenaran ni kenapa dia rafa', jadi khabar pada inna. Daripada khabar pada inna. Dia al-haqqu min rabbihim. Okey, itu bagaimana kita pecahkan ayat ni. Okey, itu sebab kenapa al-haqqu tu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ni tadi kan saya kan masalah saya katalah ini tak ada baris semua tahu daripada Pak suami. Fa amal lazina amanu fa ya'lamun annahu haqqu min rabbihim kan. Yang saya faham kat situnya tu min rabbihim je. Sebab ada ja maka patutnya rabbu kan, rabbun kan. Jadi rabbi lah. Sebab ada ja kemudian him tu ikut kepada Rabbi itulah kan. Jadi Rabbi him dia takkan jadi Rabbi home kan takkan jadi kan. Sebab sebutan. Sebutan. Okey, jadi daripada yang tadi tu yang masalah saya daripada Ustaz kata annahu tadi. Annahu tu kalau bubuh macam tu saya tak tahu nak baris annahu ke innahu ke kan. Tapi adakah kat situ tu kenapa agaknya kita buat annahu tu Ustaz terangkan tapi saya tak berapa jelas. Itu tak lain, itu kena talaki. Itu sebab talaki. Baca kitab gondol pun, kena talaki dengan guru. Oh gitu. Sebab kadang-kadang kalau kitab gondol tak ada baris. Jadi kalau dia tak lagi tak tahu, kadang boleh ya'rifu boleh yu'rafu. Kalau sama. Huruf dia sama semua. Ya'in rafa. Kan? Boleh jadi rafu tu ya'rifu. Mana kita tahu? Jadi kalau kita dah biasa Arab, kita tahulah. Kita tahu kalau itu sebagai taksiran, takrifan dan yu'rafu. Tapi mesti tak laki. Itu kadang-kadang kesilapan berlaku
Quran ni diberi baris. Kalau untuk kitab tu biasa tak ada baris lah kan. Itu kalau belajar kitab kena tadar dengan guru. Guru baca yu'rafu ke ya'rifu. Tu. Tu kena ingat itu kena talaki. Di Quran sebab kita dah ada baris, kita hanya talaki segi tajwid aja banyak kan. Kita perlu talaki pada tajwid. Tak talaki pada maknanya. Tapi dah ada baris, tak payah kita nak soal lagi. Kenapa ada anna ke inna? Okey Ustaz. Jadi kan katalah annahu tu kan memang sebab annahu. Jadi kalau al-haqqu tu boleh jadi al-haqqi, al-haqqa, itu pun diikut kepada annahu ke? Tak boleh. Kalau dia jadi dia mesti rafa'. Rafa' Oh, al-haqqu. Okey. Satu lagi Ustaz. Macam faya'lamuna kan? Ni saja nak tanya sebab nak cuba fahamkan. Jadi kenapa tak berubah faya'lamunu ke ni ke? Dia ikut macam ni. Dia ikut apa Ustaz? Dia fi'il mudhari'. Kalau dia plural, kalau dia singular ya'lamu. Ya'lamu. Kalau dia plural ya'lamuna. Itu dalam keadaan rafa'. Oh, rafa'. Kalau dia katakan dia nasab, nun diganti dengan alif. Tiba ya'lamu. Tak ada na tu. Na belakang tu bukan menunjukkan dia nasab. Na tu menunjukkan dia plural. Tapi kalau fi'il mudhari', na ni menunjukkan dia rafa'. Nun menunjukkan rafa'. Jadi kalau katakan kat depan ni jadi an ya'lamu kan. Kalau fa ni tukar jadi haraf an. An tu haraf masdari macam an ni kan. Dia akan jadi ya'lamu, nun diganti dengan alif. Okey? Mana di bawah ada contoh dia. Ya'lamu pula. Okey? Mana di bawah ada contoh dia. Tak apa, saya tengok ni. Kalau tengok bawah, anda tak boleh. Dia sebab dia ni. Sekejap. Okey, tengok di bawah ni. Mana dia tadi? Nun. Mudhari' rafa' wa na mesti atas Mana dia? Fa yaqulu sama masalan illa muftikun wa yaqta'una pun dalam rafa' ni. Tak ada pula di bawah ni. Tak biarlah nanti. Oh, jadi kat sini bila fa'il mudhari' tu dia waw nun dah. Jadi nun waw nun tu tadi. Rafa'. Jadi kena rafa' Rafa'. Dia kalau dia nasab atau jazam, nun diganti dengan alif. Kalau dia singular, dia ya'lamu kan. Waw nun tak ada. Kalau dia nasab, ya'lama. Kalau dia jazam, ya'lam. Kalau dia plural, dia rafa' ya'lamuna. Kalau dia nasab atau dia jazam, nun diganti dengan alif. Okey? Right? Menghafal Ustaz. Tak apa. Itu kena hafal ingat. Kita buat latihan amali, kita akan ulang-ulang. Perkara akan berulang. Dan insya-Allah kita akan ingat cara macam kita bawa kereta lah. Baru belajar bawa kereta tu, kena tengok mana tekan gear, mana tekan clutch, kena tengok kaki tu pijak kat mana, kan? Nak tukar gear pun nak tekan clutch dulu, tengok masuk gear satu kena tengok. Itu semua nak tengok. Tapi dah biasa sekarang ni, dah biasa buat kereta, tak payah tengok pun kan. Tengah baca WhatsApp pun boleh drive. Okey? Right, itu sabran. Jangan takut. Jangan rasa lemah sana tu. Okey. Okey, ada soalan lain? Jadi kalau ayat ni kita terjemah. Macam mana terjemah? Macam Haji Syarif boleh cakap. Maka ada pun orang-orang yang telah beriman, kan? Amanu telah beriman fil madhi. Fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, bahawasanya sesungguhnya dia. Hu ni kembali pada masalah lah. Hu kembali pada masalah. Ini kita kena baca terjemahan lah. Dalam lama kita akan tahu, kita kaitkan hu kembali pada masalah. Al-haqqu min rabbihim. Satu kebenaran atau kebenaran dari Tuhan mereka. Itu ayat tu. Okey? Itu orang yang beriman. Okey.
Kita pergi pada jumlah kedua. Ada soalan setakat ni? Okey. Jadi baris depan atas tu diberikan oleh Quran. Kita hanya nak tahu kenapa baris tu demikian. Tak payah ni. Itu yang nak baca kitab gondol itu lain. Itu bab lain. Itu advance sikit. Itu boleh baca. Dia tahu hukum ni, kita tahu dah. Kita baca Quran, kita boleh baca kitab, tapi tetap kena talaki. Sebab setengah perkataan tu kalau kita boleh i'rab macam-macam pun. Tapi kadang tak sesuai dengan makna ayat tersebut. Kalau kitab lah. Kalau orang dah belajar nahu detail, dia boleh baca kitab yang tanpa baris. Tapi tetap kena talaki juga dengan guru. Okey? Right. Terus wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Okey? Bila tanda mim ni maksudnya mim lazim, wajib berhenti, jadi jumlah tersendiri. Lazim. Lazim. Mat lazim? Bukan. Ini mim. Mim lazim, mim wajib berhenti. Okey? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Okey, saya pindah ke bawah sikit. Dia tak terkutip. Okey? Dia sama juga waw dan amma apa? Amma, apa ada amma? Adapun. Ingat, adapun. Adapun. Dan adapun allazina, ulang balik, orang-orang yang kan kafaru fayaquluna. Okey, kita cari isim dulu, Mana isim dekat sini? Kafaru. Itu fi'il madi. Fi'il madi. Mana dia isim? Allahu. Okey, Allah tukar balik dah. Sekejap. Allahu ni rafa. Allah dengan dhamma. Jadi apa dia nyanu? Dia adalah rafa. Kan? Dia adalah rafa. Okey, terus kita ada lepas tu kira satu. Kita ada masalah dalam kena nasab. Okey. Jadi sama juga ayat ni, dia structure sama dengan atas. Atas adalah sikap orang beriman. Di bawah sikap orang kafir. Jadi wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang telah kafir. Okey. Fayaquluna, apa ni? Fayaquluna, apa makna dia? Yang telefon ni yang. Ya? Berkata. Mereka berkata kan? Yaqulu, dia ada waw, dia orang ketiga, qawala kata, mereka berkata. Okey. Right? Itu fi'il mudhari'. Kita ada fi'il lagi. Arada ni fi'il ke isim? Arada. Isim Ustaz. Fi'il Ustaz. Fi'il kan? Dia bentuk fi'il madi kan? Ini fi'il madi. Sama dengan kafaru ni, fi'il madi. Okay. Maza apa? Apa yang? Maza apa yang? Ma apa? Zatu yang. Sama je alladhi hadha hadhi ini. Maza apa yang? Atau apa yang memiliki. Apa yang? Okey. Arada apa maknanya arada? Arada. Arada jelah irada, hendak. Menghendaki. Arada telah hendak. Kalau bentuk dia ada huwa lah, bentuk kan arada, singular kan. Tapi terlihat kita ada Allahu keluar, muncul seperti arada. Bila ada isim yang kadang rafa, dalam hal ni Allahu muncul selepas fi'il, maka Allah ini adalah fa'il, pelaku pada arada. Jadi ini arada terjemahan dia telah hendak. Jadi Allah telah hendak. Allah telah hendak. Itu maksudnya. Jadi dia punya bentuk pun sama. Ini Allah telah hendak bi dengan hadza ini masalah contoh
Contoh. Giliran contoh. Dengan ini contoh. Okey. Jadi kita tengok sini. Kalau ada perkataan dengan bi dengan haraf ni kita anggap sebagai muta'alliqan, maksudnya berkaitan. Dia akan jelaskan lagi apa ar-roda itu. Ar-roda itu dengan apa, dalam keadaan apa, di mana. Itu panggil muta'alliqan. Kita tengok ayat ni ila jumlah fi'liyah aradallahu bihadza masalah. Kita ada isim dengan rafa, maka dia jadi fa'il. Dan kita ada isim dengan nasab, dia jadi objek, jadi maf'ulun bihi, jadi objek. Jadi Allah telah hendak, ini contoh. Okey. Right. Jadi maza, apa yang Allah telah hendak dengan ini contoh. Dengan contoh ini. Ya, cakap bihaza. Kadang-kadang cakap masalah haza. Boleh juga kadang-kadang, tapi bi di depan. Kan? Kadang-kadang hazanya di belakang. Itu ada juga. Setengah-setengah ayat terbentuk. Jadi apa soalan dia? Maksudnya sama juga tadi, ni faya'lamuna, ini adalah, jadi ini fi'il, jumlah fi'il dia. Jadi yang di sini semua adalah dia punya bahagian maf'ul dalam bentuk ayat jumlah. Kalau yang di sini, apa yang kehendak yang ditanya ini jadi mana dia tak ada. Okey, ini salah. Yang terang pula saya ambil yang gelap sikit. Ini menjadi objek pada fayakuluna. Ini yang mereka kata, dia panggil makulah. Ini apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi satu jumlah lain. Madza aradallahu biha madza masalah. Apa dia yang Allah telah kehendaki dengan ini contoh. Okey? Nampak tak makna ni? Kenapa Allah tu rafa? Sebab dia adalah pelaku pada al-radha. Kenapa masalah itu nasab? Sebab dia adalah maf'ul kepada al-radha. Jadi Allah telah hendak ini contoh. Okey, ada soalan? Ustaz, depan bihaza kan bi tu huruf ja, dia tak ada kesan kepada haza, kepada masalah tu. Haza tu ja. Haza tu ja, tapi haza kan mabni. Haza kan mabni. Kan kita ada belajar sebenarnya haza, hadhihi, haula'i, ulaika semua mabni. Dia tak akan berubah. Tak ya B tadi tu. Oh, dia tak berubah sebab B dia. B kalau B berada depan masalah, dia akan B masalin. Tapi bila ada B hadha. Tapi ke haza tak berubah. Maaf? B pada haza ni tak berubah lah. Bukan B hazihi lah. Kalau B masalah, baru B haza. Macam mana dia punya Ustaz? Haza untuk lelaki, hazi untuk perempuan. Dan dia dah tunjuk dia mabni. Bila mabni dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Nahu dia tetap, kalau cakap nahu dia apa? Nahu dia ja. Kerana dia jadi objek pada B. Tapi kerana dia mabni, dia tak nampak. Dan kita tak bincang lah. Sebab dia mabni. Kat sini dah poning. Bila dia mabni dia tak bincang. Okey? Right. Ada soalan lain? Okey. Okey, tak soalan. Saya nak angkat ni ke atas, saya akan hilangkan marking dulu. Biar kita bincang ayat berikutnya. Ustaz. Ya. Saya tak boleh hadam objek ni lah. Macam mana nak tahu objek? Objek ini mangsa pada perbuatan. Mangsa pada perbuatan. Kalau Aradallahu, kan? Ustaz bagi contoh ayat bahasa Melayu boleh tak? Saya makan ikan. Saya makan ikan. Ikan tu mangsa. Mangsa kepada saya. Saya pelaku. Mangsa pada makan lah. Mangsa kepada makan. Mangsa pada perbuatan lah. Mangsa pada perbuatan. Dia tak. Mangsa pada perbuatan. Tapi sebenarnya dia maf'ulun bi yang diperlakukan ke atasnya. Kalau istilah maf'ulun bi. Fa'il maulid itu isim maf'ul kan, nama dia maf'ul, isim tu jadi isim pasif kan, yang diperlakukan. Jadi bila panggil maf'ulun bi, objek itu yang diperlakukan ke atasnya. Jadi kalau dalam ayat ni aradallahu bihadza masalah,
Arada adalah perbuatan, kan? Allah ialah pelaku pada perbuatan itu, dan arada ni ada mangsa dia, ataupun yang diperlakukan ialah masalan. Jadi Allah telah hendak satu contoh. Allah hendak satu contoh. Nampak tak? Allah pelaku, arada perbuatan, masalan jadi yang diperlakukan, jadi mangsa dia lah. Nampak tak? Mungkin istilah mangsa tu takut sangat, menggerunkan. Kalau bahasa Inggeris victim lah, tapi nak jelas kita baca istilah bahasa Arab panggil maf'ulun bihi, yang diperlakukan dengannya. Yang Bihi diperlukan. dengannya, kan? Tu. Jadi masalah ni ialah satu isim yang diperlakukan dengan perbuatan ini. Kata. Okey. Boleh puan ni, puan kami Kasmah. Slow-slow lah, nanti tengok contoh lain pula. Okey, kita pergi ayat bawah pula. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Okey. Jadi kita cari isim dulu. Kita cari isim. Mana isim kat situ? Kasiro. Okey, kita ada katsira. Jadi satu lagi kasirah, kan? Kasiron. Okey, kasiran. Dua-dua keadaan, apa keadaan nahu kasiran ni? Nasab. Masuk dia jadi objek. Objek pada apa kita tengok. Dan kita tengok ayat tu. Kita ada fi'il pula. Kita ada mana fi'il? Kita ada fi'il apa dah? Kita ada berapa fi'il dalam tu? Silakan. Mana ada? Yudillu satu. Mana yudillu? Satu lagi? Wa yahdi. Yahdi Ustaz. Yahdi. Okey, jadi. Bihi maksudnya bihi dengannya. Dengannya. Bihi dengannya, kan? Ni macam ni. Yahdi bihi dengannya. Okey. Okey. Dan wa tu dan. Okey, itu tak payah, biasa kita akan nampak, kan? Okey. Yudillu bermaksud dia menyesatkan. Dia menyesatkan atau dia sesatkan. Dia ada huwa dalam dia, kan? Huwa. Sebab dia tak ada macam ni. Allah dah keluar dah ni. Allah dah keluar. Allah muncul selepas arada. Allah akan rafa. Masa arada tak ada huwa dalam ni. Jadi kita tak terjemah Allah dia telah hendak. Kita terjemah Allah telah hendak. Nampak tak? Sebab bila ada isim keluar daripada muncul, bukan keluar lah, muncul dah selepas fi'il, maka arada ni dia domain, tak ada domain, kosong. Dia pakai kosong. Jadi tak perlu kita terjemah dia telah hendak pada arada saja. Sebab semua kita terjemah Allah telah hendak. Bila ada yudillu, tak ada isim, selepas tak ada isim dalam keadaan rafa', kan? Cuma isim dalam keadaan nasab. Maksudnya yudillu ni dalam dia ada domain yang tersembunyi, pelaku yang tersembunyi. Jadi bagaimana kita tahu? Kita ada mula dengan ya. Jadi dia tak ada waw, single. Jadi huwa dari sini dia kehendaki. Dia atau dia menyesatkan, maaf, dia menyesatkan. Dengannya kasiran. Ramai, banyak. Jadi ini senang aja ni Puan Kasmah. Ya. Tengok yudillu, pelaku dia telah dia menyesatkan. Sebab ni fi'il mudhari', dia menyesatkan dengannya kasiran, ramai. Jadi kasiran jadi objek, jadi maf'ul. Jadi mangsa pada yudillu. Nampak tak? Okey. Lepas tu dia nasab. Lepas tu bila ada wa ni dan, dia ni yahdi dah fi'il jumlah lain lah. Jumlah sendiri, ya. Kalau yahdi maknanya dia apa? Dia menunjuki. Yudillu dia menyesatkan, yahdi dia menunjuki. Bihi dengannya. Ini kembali pada masalan lah. Dengan masalan. Kembali pada masalan. Kasiran. Ramai. Sama juga yahdi dia punya domain atau pelaku dia mustatir huwa. Dia menyesatkan dengannya kasiran. Itu. Bagaimana kita faham ayat tu? Okey. Ada soalan? Okey. Lepas tu kita pergi jumlah kedua.
yudillu bihi illal fasiqin. Okey. Ada isim dalam tu? Ada isim? Fasikin. Alif lam. Al-fasikin, Alif lam, Ustaz. fasikin. Al-fasikin. Fasikin. Apa keadaan nahu dia fasikin? Nasab. Nasab. Sebab dia ya nun. Dia boleh nasab atau ja. Tapi dalam keadaan ni keadaan jumlah fi'liyah harus dia nasab. Kalau tidak dia fasikuna. Okey, kalau dia rafa tapi dia diamkan nasab fasikin. Kenapa dia nasab? Kita cuba tengok ayat dia. Sama juga yudillu tu. Jadi yudillu adalah adanya fi'il kan? Yudillu adalah fi'il. Yudillu. Jadi wama dan tidak yudillu dia sesatkan dengannya kecuali al-fasikin. Tidur. Kan yang fasik. Al-fasikin ni isim apa? Isim? Ya apa? Apa untuk isim dia ni? Nasab. Fa'il. Fasikin, isim fa'il. Isim fa'il, fasikin. Dia melakukan kefasikan. Jadi ada alif lam plural golongan yang melakukan kefasikan. Al-fasikin. Illa ada dua cara nak faham kenapa al-fasikin ni nasab. Pertama kerana dia menjadi objek kepada yudillu. Kan? Kedua kerana dia mustasna, maksudnya dia ada pengecualian illa. Illa menjadikan kalau ada isim seperti illa dalam keadaan nasab, maka dia panggil illa mustasna, ada pengecualian kecuali. Terjemahan kecuali bukan hanya bukan terjemahan bukan pada hanya senya tapi kecuali. Di ayatnya adalah dan tidak dia sesatkan dengannya kecuali golongan yang fasik. Okey? Itu terjemahan ayat itu. Ada soalan? Jadi kalau kita terjemahan ayat ni daripada atas, terjemah ayat pada atas, saya akan clearkan dulu. Kan? Terjemahan sesungguhnya Allah dia tidak malu. Terus puan untuk Membuat satu contoh. contoh seperti apa? Seekor nyamuk. Ba'udatan seekor nyamuk. Maka apa atasnya? Maka apa atasnya maksudnya? Allah boleh buat contoh seekor nyamuk, makhluk paling kecil yang tak yang nampak macam tak penting, tapi boleh buat lebih teruk pada tu, worse than that. Maksud lebih contoh lagi kecil lagi, kuman ke macam virus COVID ni. Siapa pun tak tahu virus COVID ni. Jadi semua apa kalau saintis dah kaji, kalau semua kuman COVID dekat dunia sekarang ni dimasukkan satu tempat, dia hanya memenuhi satu tin Coca-Cola. Tin minuman. Itu maksud betapa kecilnya COVID kuman. Okey, itu terus fa'amma maka adapun Orang yang beriman. Orang yang telah beriman. Maka mereka mengetahui bahawasanya sesungguhnya anna dua perkataan, anna dengan inna gabung. Jadi anna bahawasanya sesungguhnya ia kembali pada masalan. Kebenaran dari Allah. Tuhan mereka. Kan? Dari Tuhan mereka. Lepas tu, wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang telah kafir fayakuluna maka yakuluna mereka berkata ma'ala apa yang, kalau kita jumpa Allah dengan arada, Allah dalam rafa, kita sebut Allah dulu. Maka apa yang Allah telah hendak bihada dengan ini masalah. Contoh.
Atau dengan contoh inilah. Dengan contoh ini. Okey? Right? Yudillu bihi, dia sesatkan dengannya kasiran, ramai. Wa yahdi bihi kasiran, dan dia tunjuki dengannya ramai. Wa ma yudillu, dan dia tidak menunjuki, dia tidak menyesatkan, dia menyesatkan ramai, dan tidak dia menyesatkan dengannya illal fasikin, kecuali golongan yang melakukan kefasikan. Okey? Ada soalan? Jadi kita cuba yang ayat kedua ni, ni minta lebih aktif, yang daripada tu cuba kendalikan. Okey. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Bila ada wa ni, wa yaqta'u, masuk wa ni wadan, jadi kita boleh anggap ni satu jumlah yang asing, tersendiri. Jadi kita fokus yang ni dulu. Jadi kalau tengok pada ayat tu, kita tengok kita ada isim dia ialah apa? Ada isim dia. Allah ya, isim kan? Maaf, saya kena tukar dia punya isim merah. Allah. Okey, kita ada Allahi. Lagi? Ma amarallah, Allah lagi misaki. Misaki. Lagi? Allah amarallah. Allah. Ya. Ada dah ada? Sampai sini, Allah. sampai misaki. Ini jumlah yang kita bincang lain. Okey. Kita apa lagi isim itu? Ba'di adalah isim. Ba'di adalah isim. Nanti saya akan jawab soalan Puan Kasma dalam ini, dalam tanya saya kan, kenapa min qablu dia bukan min qabli. Sama juga dengan min ba'du bukan min ba'di, atau ni min ba'di bukan min ba'du di dalam keadaan ni. Okey. Alright. Jadi kita ada satu lagi, saya apa lagi? Ahda isim ke bukan? Isim ke bukan ahda? Ada. Mesti isim. Kenapa cakap mesti isim? Orang saya tak tahu makna dia. Kalau cakap makna kata mesti isim. Kenapa? Kerana kita nampak Allahi dalam keadaan majrur. Kenapa Allah ni majrur? Jadi sebelum dia, kalau dia bukan haraf, dia mesti isim. Sebab dia dalam mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti antara isim. Isim dengan isim. Jadi ahdallahi, dia tengok mudhaf ilaih kan? Ahda tak ada alif lam. Dia tak ada tanwin. Allah dalam keadaan ja. Janji Allah. Janji Allah dari sesudah ba'di. Misaki dalam keadaan ja sebab dia jadi mudhaf ilaih pada ba'di. Itu misaki, mudhaf ilaih pada ba'di. Jadi misaki perjanjian. Perjanjian yang kukuh. Yang telah diperkukuhkan, satu keadaan yang diperkukuhkan. Jadi perjanjian yang kukuhnya, yang telah diperkukuhkannya, yang telah yang perjanjian yang kukuhnya. Okey, right? Jadi itu keadaan dia. Janji Allah dari sesudah kukuhnya. Okey, saya nak terangkan kepada, atau saya selesaikan dulu jumlah ni. Jadi kita ada yang kudu. Apa maksud yang kudu? Ni fi'il bukan? Yang kudu? Fi'il apa ni? Yang kudu fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Apa makna dia agak? Tak tahu, kita tengok apps. Tak tahu tengok apps. Apa maksud dia tengok apps? Ada apps tak? Ada saya tengok apps. Naqada yang kudu. Melanggar. Jadi yang kudu waw dengan ya, mereka melanggar. Mereka melanggar. Okey, dari segi maknanya jadi illal fasikin, bila illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Jadi alladzina, orang-orang yang, maksud ni menjadi
dia jelaskan siapa golongan fasikin itu. Allazina, iaitu orang-orang yang kuduna, mereka melanggar. Mereka melanggar apa? Ada keadaan nasab. Jadi Adam jadi maf'ulun bi kepada yang kudu. Jadi dia yang dilanggar, ada dilanggar. Jadi ahdallahi dalam keadaan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, dia terjemahan sebagai satu makna. Ahdallahi ini satu makna janji Allah. Okey? Sama juga ba'di misaki. Jadi ba'di misakihi pun adalah mudhaf ilaih. Antara misaki dengan ba'di dengan hi dengan misaki. Dia ada dua mudhaf ilaih. Sudah pengukuhannya. Okey? Min ba'di misakihi. Ba'di majrur sebab mim. Okey, misaki majrur sebab dia mudhaf ilaih pada ba'di. Hi adalah dhamir terlekat. Bila terlekat dhamir dengan isim, automatik mudhaf ilaih kan? Okey. Jadi terjemahan dia ialah orang-orang yang mereka melanggar janji Allah dari sesudah pengukuhannya. Itu. Right? Sekarang saya nak jelaskan kenapa min ba'di ni kadang-kadang ada min ba'du. Okey, bila dia jadi macam zaraf. Jadi zaraf. Zaraf maksudnya dia zaraf. Ini zaraf zaman. Sebab dia dalam keadaan masa. Mimba kan macam ba'di sesudah ba'dia dengan qabliyah sebelum. Kalau kita cakap engkau adalah budak baik sebelum itu. Kalau cakap ayat engkau adalah budak baik sebelum itu. Anta bi khair min qablu. Min qablu. Walaupun kita min haraf jar, tapi dia tak sebut qablu sebab dia dalam keadaan makna zaraf, makna keadaan masa yang itu dia panggil mabni atas dhammah. Itu. Kalau kita cakap min qabli min qablikum, sebelum kamu. Kalau jadi ada objek min qablikum, dari sebelum kamu. Kan? Dari sebelum kamu atau min qabli tu dia jadi min qabli, tak, bukan min qablukum. Jadi min qablikum. Kalau dia berhenti dengan cakap qablu saja, dia akan min qablu, dari sebelum itu. Sama juga ba'da, ba'di, ba'du. Kalau dia kata min ba'du, dari sesudah itu. Tapi kalau dia ada objek lepas tu, min ba'di misakim, dia akan jadi min ba'di, dari sebelum perjanjian kukuh itu. Perjanjian kukuh. Faham tak? Dia ada masa. Dia terjemah sebagai masa, dia sebagai zaraf. Tu masa. Kalau kata jadi kalau ada zaraf dia mabni. Dia mabni. Kalau yang lain mabni atas fathah macam qabla, ini apa, tahta, fauqa. Itu zaraf zaman. Itu zaraf makan, maaf. Itu zaraf makan. Itu dia mabni atas fathah. Tapi yang ini ba'du dengan qablu mabni atas dhammah. Okey? Right. Itu kira advance sebab orang dah tanya, saya terangkan. Tapi itu je masalah saya 5 tahun dulu, saya tanya kenapa min qabli bukan min qabli. Betul, saya tanya guru saya, dia ini keadaan dia. Iaitu kalau kita bertanya macam tu, itu banyak kita dapat. Bila sebab Rasulullah SAW bersabda, obat kepada kejahilan itu ialah bertanya. Kita bertanya, kita dah bersedia untuk terima jawapannya. Mak kita faham. Okey? Alhamdulillah. Ada soalan? Baik, kita sambung. Beri saya minta you all terjemah aja ni. Yaqta'una ma'abihi ayyu salau yusuna fil ard, sampai fil ard. Okey? Jadi dan okey, kita buat macam tadi juga. Okey, cari isim pula. Cari isim yang isim dulu. Isim. Jadi Allah yaqta'una ma amara. Allah lagi al-ardi. Kan. Okey, right.
Jadi sekarang ni kita ada fi'il, kita ada berapa? Ini banyak fi'il dalam ayat ni. Kita ada fi'il Fi'il. Mudhari'. mudhari' ni Fi'il wa Ustaz, yaqta'u. al-khasirun. Yaqta'u. yaqta'u, Amara. amara fi'il madhi dah. Okey. Terus Yufsidu. yusidu, Yusola tu boleh. yusola. Yusola boleh ke Ustaz? Yusola pun fi'il juga. Kan ni? Dia je fi'il. Sebab dia ada an dia jadi yusola. Asalnya yusolu. Yusola kan. Okey, sekarang kita tengok. Ustaz, al-khasirun tu isim. Okey, kita stop sampai ni. Ada haraf jim ni. Ah, Ada jim dan dua kaf itu. Kita ambil satu-satu. Okey? Begitulah you terjemah. Dia ambil jumlah demi jumlah. Tak boleh whole. Kerana ayat tu ada 3-4 jumlah kan. Dia ikut jumlah dengan jumlah. Jadi senang. Berlatih gitu pelan-pelan dulu. Lama-lama kita akan lebih mahir. Okey? Okey, kita ambil wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Jadi Koto'an kan. Koto'an pos. kotak apa? Yaqta'u mereka memotong atau Memotong. memutuskan. Mereka memutuskan. Potong. Ma apa? Apa yang? Okey. Habis amarallahu amara telah suruh, telah perintah. Allah dalam keadaan rafa'. Jadi Allah ialah pelaku pada amarah. Kalau yaqta'una kan? Dia tak akan ada isim yang kena rafa' kalau bila tahu dia yaqta'una. Kan? Dia yaqta'una maksudnya mereka telah mereka memutuskan sebab dia mudhari', mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah. Allah telah perintah. Bihi dengannya. Okey, jadi ini Allah telah perintah. Jadi apa yang Allah perintah ada selepas tu. Dimulakan dengan an. Maksud an ni menjadikan jumlah selepas tu menjadi objek pada amarah. Jadi amarah. Yusalla wa yufsiduna fil ardh. Okey, bukan maaf. Jadi yusalla je an. Okey, saya terjemahkan nanti. Tak apa, saya tunjuk. Jadi Allah telah perintah apa? Yusalla, an yusalla. Jadi yang diperintahkan oleh amarah hanya sampai yusalla. Sebab an yusalla, yusalla menjadi nasab. Yufsiduna apa dia nahu? Dengan waw nun di belakang, nun belakang. Apa nahu dia? Dia waw nun belakang. Dan rafa. Kalau dia nasab, yufsidu dengan alif. Fi'il mudhari' rafa'. Dia rafa'. Dia rafa'. Jadi kalau kita tahu dia rafa', jadi kita tahu yang diperintahkan oleh Allah hanya sampai yusalla. Kalau yang diperintahkan oleh Allah yufsidu juga, yufsidu akan jadi nasab. Tapi takkan ayat tu kalau terjemah, Allah telah perintah dengannya untuk sambung dan melakukan kefasadan di bumi. Salah kan terjemahan tu. Sebab tu dalam ayat ni yusalla nasab, waw ni waw ataf atau waw dan jadi guna dalam keadaan rafa'. Jadi dia bukanlah ataf pada yusalla, dia ataf pada yaqta'una. Bermaksud perintah yang Allah suruh tu hanya sampai pada yusalla. Jadi sebab hanya yusalla menjadi objek pada amarah. Sebab haraf an ni menasabkan fi'il selepasnya, menjadikan yusalla menjadi objek pada amarah. Sedangkan yaqta'u yufsiduna bukan. Sebab yufsiduna dalam rafa'. Kecuali kalau yufsiduna jadi dalam nasab. Yufsidu kan? Maka dia juga jadi objek ataupun maf'ulun bi kepada amarah. Sekarang ni tidak. Hanya Allah perintah ni setakat yusalla. Fil ardi dalam keadaan jar kan dia haraf ada objek pada fi kan. Dia jadi jar majrur lah. Fil ardi. Jadi ayatnya dan mereka memutuskan apa
Allah telah perintah dengannya untuk sambung, yusalla, wasal, sambung, dan mereka melakukan kefasadan di muka bumi. Nampak tak peranan Nahu? Peranan Nahu menyatakan bahawa di sini yang Allah perintah itu hanya sampai yusalla. Allah tak perintah yusiduna. Yusiduna tu menjadi yang jadi lain, menjadi satu ayat lain. Jadi kalau terjemah pada atas, siapakah golongan yang fasik, iaitu mereka yang orang yang mereka melanggar janji Allah dari sesudah pengukuhannya, dan mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah dengannya untuk sambung, dan mereka melakukan kerosakan muka bumi. Okey. Ada soalan? Ustaz, Ustaz sebut tadi saya masih apa ni wow tu Ustaz. Yang itu tadi mana tadi? Waya ketau dengan wayu sidu tu wow dia peranan dia lain-lain dia. Ustaz sebut wa ataf apa mana dia punya tu? Wow ni wow istifnaf dia panggil. Waya ketau. Wow mula cerita. Macam mana Ustaz? Wow mula cerita. Wow istifnaf. Wow istinaf. Istifnaf. Wow mula cerita. Yang ni wow sambung cerita lah. Wow sambung cerita. Yang ni wow sambung cerita lah. Wow sambung cerita. Ini wow ni adalah wow ni wow ataf. Dan. Tapi sama je dan boleh tengah dan boleh tengah maknanya dan juga. Puan bisa tolong off satu device. Pakai dua device tu lah. Jadi dia pantun tu lah. Jadi okey. Right? Itu. Jadi wa ni panggil wa ataf sebab tu bentuk dia sama. Bentuknya yufsiduna yaqta'una. Maksudnya dia fi'il mudhari, ni fi'il mudhari jamak untuk home. Ini pun fi'il jamak untuk home. Itu maksud dia selaras. Dia panggil waw ataf, waw seimbang. Okey. Boleh kita sambung? Ulaika humul khasirun. Jadi Puan Nozi tadi kata, Puan Kasma kan, katakan ini al-khasirun adalah isim. Al-khasirun adalah isim. Dalam keadaan apa tu? Apa nahwu isim tersebut? Al-khasirun. Dia adalah isim apa? Isim fa'il kan? Khasirun. Ada alif. Apa nahwu dia? Nahwu dia ialah Rafa. Jadi kenapa? Kerana ulahumul jumlah tu tiada fi'il dalam ulaika ialah jumlah ismiyah. Jadi ulaika tu jadi dia punya mubtada, humul khasirun adalah dia punya khabar. Jadi ada dua sebenarnya. Kalau ada ulaika satu, humul khasirun dua. Ada dua jumlah kalau nak tengok cara strict lah. Ulaika satu mubtada, humul khasirun khabar. Hum jadi mubtada, al-khasirun jadi khabar kedua. Jadi itu. Jadi ada dua. Tapi kalau nak terjemah terus, mereka adalah golongan yang mengrugi. Dan dia dalam rafa' sebab dia adalah jumlah ismiyah. Tak ada fi'il. Okey? Ada soalan? Okey, kita pergi pada ayat akhir. Okey, ayat akhir. Itu bagaimana kita belajar pelan-pelan untuk terjemah. Okey, kita pergi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ada tanda waqaf, kita berhenti situ. Kaifa adalah isim tanya, kaifa ataupun isim syarat. Bagaimana? Kaifa bagaimana? Banyak kita jumpa kaifa tu kena hafal lah. Kaifa. Takfuruna, apa makna takfuruna? Apa maksud takfuruna? Takfuruna. Apa wakar dia? Kaf, fa, ra. Takfuru jadi apa terjemahan dia? Apa terjemahan dia? Ya? Ya?
Apa terjemahan takfuru? Apa terjemahan takfuru? Engkar Ustaz. Ingkar. Ustaz. Ingkar. Kasar. Kamu ingkar. Kamu ingkar. Kamu ingkar. Jadi ini adalah fi'il mudhari' kamus mengingkar. Jadi ini adalah fi'il mudhari' kamus mengingkar. Okey, lepas tu kita ada ahya. Amwat ahya. Amwat ahya. Okey, kita tengok isim. Kita ada isim apa? Kita ada amwati. Kita ada amwatan sebab dia tanwin. Okey, itu ada isim dia. Right? Jadi billahi Allah berbaris kasrah. Pada masa yang sama jadi objek takfuruna. Tapi dia dalam keadaan nasab. Lebih dekat dengan Allah. Maka Allah itu berbaris. Okey. Billahi. Okey. Jadi kalau tak ada bi, dia harus ada Allah. Kalau tak ada bi. Okey, itu satu jumlah. Waktu wa dan kumtum ni sama macam kana. Kuntum kana dia adalah telah. Kamu adalah telah. Kalau kana he was. Kuntum you were. Dan bahasa Inggeris lah. Kuntum amwatan. Jadi kalau kita satu jumlah kana. Kuntum adalah isim kana dia atau isim dia adalah dalam dia. Jadi isim dia adalah amwatan dia khabar. Okey, amwatan dia khabar. Kana adalah nasab. Jadi khabar kana adalah nasab. Waktu amwatan nasab. Okey. Kutub amwatan. Yang lain dengar tak? Kutub amwatan. Puan Nafisah sekejap. Berbantul. Okey. Jadi amwatan menjadi khabar pada kana. Okey. Right. Jadi fa ahyakum. Fa maka. Ahya apa dia tu? Isim ke fi'il? Ahya. Ahya isim ke fi'il? Apa terjemahan ahya? Isim ke fi'il? Ahya. Mula dengan hamzah. Amar Fi'il tak. Dia fi'il mudhari'. Ahya. Dia kenapa dia jadi nasab? Kerana fa ni fa sababiyah. Masuk fa ahyakum. Ataupun mungkin tidak, bukan dia nasab, dia juga dalam rafa. Sebab dia ahya dia sama dengan hai tu. Hai. Ujungnya apa? Ujungnya alif maksurah kan? Jadi ahya ni sama dengan hai. Ujung dia haya. Ya maksurah, jadi dia tak pamirkan keadaan nahu. Saya pun tak cek lagi, lupa nak cek ni. Tapi dia boleh jadi nasabkan fa ni fa sababiyah. Tapi rasa bukan fa sababiyah. Mungkin fa sababiyah. Maksudnya fa sababiyah. Okey, kata kita tak apalah. Dia kita dia rafa. Jadi ahya fil mudhari', aku kan, ana kan. Aku hidupkan kamu, kamu. Jadi automatik kum jadi maf'ulun bi pada ahya. Ahya fil mudhari' ana. Okey. Ini terjemahan dia. Kaifa, bagaimana? Takfuruna, kamu semua kafir. Billah, dengan Allah. Wa kuntum. Ni wa ni sedangkan. Wa kuntum, wa ni wadan. Wadan je tapi waw hal dia panggil.
dan sedangkan. Tapi kalau tak tahu pun kita, kalau kita baca terjemahan atau kita tak, lebih sesuai diterjemah sebagai sedangkan. Sedangkan kuntum, kamu sebelum itu. Kuntum kana jadi pasien. You were amwatan, you were dead. Kamu dalam keadaan mati, amwatan. Kamu adalah telah dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Itu ayat dia. Fa'ahyakum. Ada soalan? Tak berhenti, aku 11. 11.30. Tak apa. Teruskan. Okey, ada soalan? Okey. Lepas tu, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Ini semua dalam keadaan fi'il saja. Tak ada isim dalam keadaan mu'rab. Yang ada kum lah, dhamir kan. Jadi objek. Jadi terjemahan dia, summa, kemudian kita ada yumitukum, kita ada yuhyikum, kita ada turja'un. Itu semua fi'il. Yumitukum, dia mematikan. Yumitukum, dia mematikan kum, kamu. Automatik jadi maf'ulun bih. Dia mematikan kamu. Yuhyikum, kemudian semua yuhyikum, dia hidupkan kamu. Semua, kemudian ilahi, kepada dia, turja'un, rajak, kembali, turja'un, dia u'a, fil mudhari'. Ini ui, pun u kan, ni pun u, tu, ni you, ni you. Tapi kalau ni yumi, ni turja, dia bunyi u'a. Bila bunyi ui ni dia fil mudhari' maklum lah, biasa. Jadi kita tak terjemahkan dimatikan kamu. Dia mematikan kamu. Dia mematikan kamu dan dia menghidupkan kamu. Tapi summa ilaihi turja'un, kamu dikembalikan. Turja'un. Jadi fil mudhari' majhul. Turja'un. Kamu dikembalikan. Itu terjemahan dia. Kalau terjemah ayat daripada atas ni, kaifa takfuruna billah, bagaimanakah kamu kafir dengan Allah sedangkan kamu sebelum itu mati, maka aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, dia menghidupkan kamu. Summa, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Okey? Alright? Ada soalan? Jadi itu bagaimana kita mula menganalisis satu ayat. Dengan kita tengok, ya, kalau kita mula belajar kan, awal kita tengok isim dia, kenapa isim tu nasab, kenapa isim tu rafa', kenapa isim tu jar, kita boleh jelaskan. Sebab kita tahu hubungan isim tu dengan perkataan sebelumnya. Lepas tu tengok pula fi'il pula, fi'il apa nahu dia, kenapa dia demikian. Dan lama kita akan mahir dan kita boleh terjemah. Macam kita baca buku, kita belajar bahasa Inggeris kecil-kecil dulu. Sekarang boleh baca bahasa Inggeris, boleh baca, boleh faham. Tapi bahasa Arab, kita dah belajar membaca Quran daripada awal, daripada kecil. Bahkan belum masuk sekolah rendah pun dah mak ayah dah ajar Quran dah. Tapi sampai sekarang tak boleh faham. Sebab kita belajar tentang dia punya grammar. Bahasa Inggeris kita belajar grammar pada awal. Itu mungkin kejayaan British lah. Memisahkan orang Islam dengan Quran, hanya setakat Quran untuk dibaca saja. Tapi tak ada alat yang diberi untuk memahami. Jadi, dan keadaan ni kadang sampai sekarang pelajar-pelajar tahfiz pun yang saya ajar sebelum ni pun, dia kata mereka baca Quran dah hafaz, tahu bahasa Arab sikit, dah 10 tahun belajar, tapi tak baca Quran tak dapat faham secara detail macam ni. Tapi bila kita masukkan nahu dan saraf secara pelan-pelan jadi, yang kita berlatih, insya-Allah kita boleh buat, insya-Allah. Jangan risau. Pentingnya ada mujahadah, sikit-sikit pun tak apalah, lama kita baca Quran sepanjang hayat kan. Kalau kita baca buku lain, baca sekali dua kali dah bosan dah. Tapi Quran tidak. Itu mukjizat Al-Quran tu. Kita baca, lagi kita baca dengan tahu maknanya. Lagi seronok dan lagi banyak keberkatannya, dan kita boleh tadabbur sekali,
lebih lagi dalam solat. Okey? Okey, ada soalan sebelum kita teruskan. Nak dekat pukul 12. Saya kata sejam je. Tapi kita banyak bincang. Alhamdulillah. Saya suka macam tu. Maksud kita banyak soalan. Kita banyak bincang. Lebih jelas saya dapat terangkan. Okey? Ada soalan lain? Tak ada, kita terus pada modul terakhir. 15 minit je insya-Allah tu habis dah. Okey? Ada? Tak ada? Assalamualaikum. Boleh terus? Hello. Hello. Okey, kita pergi maaf. Okey, rasa ada masalah. Saya akan off ni dulu kejap. Rupanya dah habis. Ini terangan tentang fi'il mudhari' saya terangkan tadi lah. Fi'il mudhari' mana bila ada haraf. Oh, ada sikit lagi tentang yang jazam ya. Nasab mungkin tidak ada. Okey, saya terangkan sikit lagi. Maaf, saya clearkan dulu. Okey, jadi fi'il mudhari' yang kita dah belajar ni banyak ulangan. Yang ni dan rafa'. Fi'il mudhari' itu rafa'. Asal dia, default dia atau asal fi'il mudhari' adalah rafa'. Dia hanya menjadi nasab apabila ada haraf nasab depannya. Seperti lan, hatta, ni masuk fa sababiyah. Fa sababiyah adalah macam ni lan nada'uwa. Lan nada'uwa. Maksud lan ni haraf nasab. Asalnya lan nada'u. Bila ada lan ditambah nada'uwa. Jadi mansub. Jadi dengan baris fathah. Seperti dengan fal fayakhudha. Ini fa sababiyah. Dia menasabkan fi'il mudhari' lepasnya. Apa menjadi fa sababiyah ialah ayat yang sebelumnya, jumlah yang sebelum fa tu dia merupakan makna jumlah selepas fa adalah kesan daripada jumlah sebelumnya. Macam ni, fadaruha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu, dan jangan engkau sentuhkan dengannya dengan kejahatan, fayakhuzakum, maka akan disiksa kamu atau ditimpakan kamu azabun alim, azab yang pedih. Ini kisah Nabi Saleh di mana pengikutnya atau orang kaumnya dilarang untuk membunuh atau mengganggu unta betina yang keluar daripada batu untuk sebagai ujian. Kalau mereka ganggu, mereka sentuh dia dengan keburukan, maka akan datang siksa Allah yang pedih. Fa yakhuza. Jadi yakhuza jadi nasab. Kerana fa ni panggil fa sababiyah. Okey. Dan hatta pun adalah satu lagi haraf yang menasabkan fi'il mudhari'. Tapi hatta bila dia sambung dengan isim dan jadi haraf jar. Jadi hatta akan menjadikan isim selepasnya majrur dan hatta menjadikan fi'il mudhari' selepasnya nasab. Okey? Itu ingat perbezaan hatta. Dia ada dua peranan. Untuk isim lain, untuk fi'il mudhari' lain. Dan inilah fi'il mudhari' yang nasab juga dengan ada an, dengan kai, dengan li di depannya. Kai takanra, tahdana liya'lama ni li ta'lama, dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Ini kita dah belajar sebelum ni. Waktu jazam. Bila jazam dia ada dia menjadikan fi'il mudhari' itu hujung jadi sukun dan nun diganti dengan alif untuk plural. Kita ada jazam, antaranya ada lam, lamma, li amar, li kita baca 3 li sebelum ni kan, dan la. Ini la jazam, la nahi. Kita belajar ni. Okey, macam ni lamma yalhaqu. Lamma yalhaqu. Yalhaqu fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Okey. Dengan kalla lamma yaqdi ma amara. Yaqdi dia ada ya ni, qadi, ada hujung dia alif maksura. Bila dia jadi jazam, ya tu hazaf, hilang. Dia tinggal 2 huruf je. Qada je. Jadi dha tu akan berbaris kasrah. Okey? Itu dalam keadaan bila kita ada alif maksura di belakang. Dan kita ada satu lagi jazam dengan huruf in, man, mahma, ma, ainama. Ini adalah huruf syarat.
Maksudnya kalau fi'il mudhari' yang datang selepas huruf ni ada dalam keadaan jazam, itu ada syarat dan dia ada jawab. Contoh dia macam siapa makan nangka dia kena getah. Jadi siapa makan nangka jadi syarat, lepas tu dia kena getah, itu dikenali dengan fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Seperti ini. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dia pun sama juga, wa yata'adda, dia pun jazam ni, wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu azabun muhinun. Okey, jadi wa man ya'si, dan jadi ya'si ni dalam keadaan jazam, dia ada ain short ya juga belakang dia. Dia kalau dia jazam, ya tu hilang. Wa man ya'si, dan barang siapa yang bermaksiat Allah, yang melakukan maksiat pada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda, ini patut pun ada baris juga ni. Saya tengah dalam proses ini. Dia pun ini pun dalam keadaan nasab dalam jazam juga, yata'adda, sebab dia dengan sukun dia sama, yata'adda, ain dal. Jadi yata'adda dan dia melampaui hududahu, had-hadnya. Tak ada pelanggar atau melampaui hadnya. Yudkhilhu nara. Jadi ini jawapannya. Firman yudkhilhu nara. Jadi dia memasukkannya dalam api. Jadi bila jumpa firman yang gini, yudkhilhu dalam keadaan jumlah syarat, kita masukkan nescaya atau pasti. Biasa kata terjemah tengok ada nescaya sini. Dan barang siapa dia bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar had-hadnya, nescaya dia memasukkannya ke dalam api, mereka kekal dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Muhinun. Okey? Dan di bawah pun sama, ainama jadi iwajihhu pun jadi jazam. Ainama tak banyak kita jumpa lah, yang jumpa selalu man. Man dengan in, nama mahma ada. Ma kadang-kadang ma syarat. Dia akan maksudnya lepas dia fi'il mudhari' dalam keadaan jazam. Itu kita akan ketemu nanti bila kita buat latihan amali. Ini kita buat latihan tadi sama dengan tu. Ulangan. Okey. Ini adalah latihan. Okey. Okey, ni dalam jazam. Kita cari latihan jazam. Yang ni latihan untuk jazam. Tadi contoh tak ada jazam. Okey. Ni nak tunjuk nanti. Okey. Boleh cari fi'il mudhari' dalam keadaan jazam dalam ni. Ayat pertama. Okey, ayat pertama. Qala wa'idukum yaumul zina wa ayyusharun nasa duha. Ini dia nasab atau jazam. Soalan dia ialah, suara saya tak jelas ke? Hilang suara saya. Ada dengar? Boleh jawab? Boleh jawab? Dan saya, Assalamualaikum. Dan saya, Assalamualaikum. Ini. Kita berhenti kejap, saya kena off balik. Saya kena on balik. Saya kena on balik. Ada